Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya terpaksa membawakan beberapa lagi perkara yang pastinya menyesakkan anda semua. Di saat kita semua memang sudah terdesak pada ketika ini, makin bertambah-tambah sesak lagi bila anda bakal menonton video saya ini sampai habis. Tetapi kena tonton juga supaya anda tahu. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sekarang ini harga barangan dekat pasaran sekarang memang sangat-sangat mahal serta memang boleh katakan sampai menyebabkan orang tak mampu nak berbelanja lagi dah masalahnya. Dan ini telah dikontributkan oleh beberapa faktor seperti SST yang diperluaskan disebabkan oleh penarikan subsidi untuk bahan tertentu, kemudian tarif untuk kepenggunaan seperti elektrik dan air dinaikkan dan macam-macam lagi. Dan yang terkini, tuan-tuan dan sekalian, saya boleh sahkan kepada anda, kerajaan masih lagi belum cukup puas memerah duit rakyat Malaysia semahu-mahunya semata-mata untuk menutup kegagalan mereka membawa masuk pelaburan ke dalam negara kita ini. Ada 3 benda yang saya ingin sampaikan kepada anda sebenarnya. Yang pertama, yang ini merupakan satu cadangan. Saya kena berlaku adil. Ini bukan kerajaan suruh, tetapi ini merupakan satu cadangan. Tapi biasanya kalau cadangan ini datang daripada bank-bank, pastinya kerajaan akan ikut. Iaitu cadangan daripada Hon Leong yang menyatakan bahawa kerajaan boleh menjimatkan sampai 29 bilion ringgit bila subsidi petrol dan juga diesel ini disasarkan ataupun ditarik semula. Dan benda ini memang dah menyesakkan kita lah sebenarnya. Sebab sekarang ini ialah kita pun tahu, dengan tanpa penarikan subsidi diesel dan petrol ini pun barang dah mahal. Apatah lagi bila subsidi untuk kedua-dua bahan api utama dekat negara kita ini ditarik ataupun disasarkan. Sekarang ini, walaupun pada belanjawan yang lepas kerajaan telah memutuskan untuk menyasarkan subsidi diesel, kerajaan pada setakat ini masih lagi belum melaksanakan perkara itu sepenuhnya. Masih lagi dalam projek pilot sebenarnya kalau ikutkan. Tetapi itu pun kita dah tahu dah, bau-bau barang akan naik harga akan meningkat. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh subsidi diesel bersasar itu tidak melibatkan logistik penghantar makanan, penghantar barangan dan sebagainya. Apatah lagi lepas ni kalau petrol pun nak disasarkan subsidi atau tarik balik subsidinya, lagi sakitlah tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kedua, berita yang terpaksa saya bawa kepada anda pada hari ini ialah subsidi tepung gandum untuk kegunaan awam akan ditarik secara perlahan-lahan bermula pada tahun ini. Di mana tahun ini, tengoklah, mungkin bulan depan, mungkin lagi 3 bulan. Tengoklah pada bila yang rasanya nak tarik, dia akan tarik pada ketika itu. Tetapi yang nyatanya, subsidi untuk tepung gandum akan ditarik pada tahun ini. Dan ini pastinya akan meningkatkan harga barangan-barangan yang melibatkan tepung seperti bakery, kek dan sebagainya. Roti pun akan naik harga juga. Sebab memang dia kata subsidi untuk tepung umum, tetapi percayalah tuan-tuan sekalian, tepung untuk industri pun akan naik harga juga. Jadi bila semuanya naik harga, maka end product juga akan mengalami kenaikan harga. Roti yang selama ini kita dapat makan di saat sesak-sesak, mungkin lepas ini akan jadi harga kayangan sekiranya kalau harga tepung gandum ini akan ditarik subsidinya. Dan ini merupakan satu benda yang sangat-sangat menyesakkan, terutamanya kepada para pengusaha kek, pengusaha roti, pengusaha bakery di luar sana. Siti Zulaiha Olivia, bersedialah ya, harga tepung bakal naik, maka aku tak tahulah macam mana aku nak handle lepas ni. Tetapi yang ketiga ini paling sakit hati tuan-tuan dan sekalian. Di saat beras tempatan tengah tak ada dekat pasaran, di saat pengurusi nakol tak boleh pakai nak perkenalkan beras badani, tengok-tengok dia ada kepentingan dan sebagainya, Muhammad Sabu, Menteri Keterjaminan Makanan menyatakan bahawa ada kemungkinannya subsidi beras untuk beras tempatan ini akan disasarkan juga. Bermaksud kat sini, beras tempatan 5% hancur itu yang sepatutnya beras untuk marhain, tengok-tengok tidak lagi untuk marhain. Selepas ini harganya berkemungkinan besar akan diapungkan, akan disasarkan subsidinya selaras dengan penyusunan semula strategi berkenaan dengan beras ini tentang sistem kawalan beras ini. Dan benda ini sangat-sangat menyakitkan hati sebenarnya. Sebab beras tak sama macam tepung, tak sama macam ayam ke apa-apa sebagai contohnya. Tetapi beras ini memang merupakan makanan ruji rakyat Malaysia. Makanan utama. Dan makanan utama inilah yang sekarang ini tengah bermasalah. Dan selepas ini berkemungkinan besar tidak lagi dapat dinikmati dengan harga subsidi. Saya tak tahulah kenapa kerajaan kita ini cukup suka ambil jalan pintas. Rasa-rasa tak boleh handle je, tarik subsidi. Rasa-rasa tak boleh handle je, kita sasarkan subsidi dan macam-macam lagi.
Padahal dulu beras tempatan ini tuan-tuan sekalian, ketika dimonopoli oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari, tak pernah kita ada masalah macam ni. Tak pernah harga di melampau-lampau naik. Tak pernah bekalan terputus. Tengok-tengok zaman perpaduan ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim memecahkan monopoli bernas itu, berikan kepada beberapa konsortium, ambil kau. Macam ini jadinya. Kalau anda tanya saya, tuan-tuan sekalian, antara kegagalan utama kerajaan perpaduan badan ini pada ketika ini ialah gagal untuk menguruskan masalah beras tempatan. Mereka pegang beras, habis hancur semua sekali. Langsung tak nampak pergi mana beras tu perginya masalahnya kan. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Kalau anda tanya saya lah, saya tak heran tahu bila kerajaan ini resort kepada nak tarik subsidi itu, tarik subsidi ini, naikkan harga itu, naikkan harga ini sebagainya. Sebab kita tahu, kerajaan ini adalah kerajaan yang paling clueless, paling tidak ada idea macam mana hendak memastikan pendapatan negara ini meningkat, macam mana hendak memastikan defisit fiskal dapat dikurangkan, hendak memastikan bagaimanakah pendapatan negara ini dapat ditambah dan sebagainya tanpa perlu memeras rakyat. Padahal kerajaan ini dahululah yang duk memperjuangkan tentang harga barang kena turun dan sebagainya. Kalau saya jadi Perdana Menteri, harga barang akan turun. Tetapi tengok apa jadi. Dia jadi Perdana Menteri, satu persatu harga barang naik. Dan dia asyik menyalahkan orang itu, orang ini, sakau. Melainkan diri dia sendiri yang langsung tidak kompeten itu. Saya cakap terus terang, wahai kerajaan madani, wahai PMX dan juga barisan menterinya, kalau anda tak gerti nak jaga negara ini, tolong resign seorang demi seorang. Rakyat dah muak dan jelak melihat muka anda duduk dekat atas sana, duk melancong sana sini, pergi Jerman, pergi Australia dan mana-mana. Tengok-tengok langsung tak ada kebaikan yang anda bawa dalam negara kita ini. Masalahnya, rakyat punya kesabaran ada had. Cuma mengenangkan kita ada perlembagaan dan menghormati titah Yang Duta Agong sajalah yang menyebabkan rakyat masih lagi terpaksa resort untuk bersuara di lapangan seperti ini. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalaulah Perdana Menteri seperti inilah, kalaulah menteri seperti inilah berada dekat luar negara, sebagai contoh dekat Indonesia atau di mana-mana saja, dah lama rakyatnya akan berarak ke parlimen dan angkut seorang demi seorang menteri-menteri yang tak boleh pakai ini humban dan tong sampah sambil bertanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?